Bersesuaian dengan perkembangan semasa, banyak istilah baru diperkenalkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Ia merentasi pelbagai bidang yang ada sebahagiannya diambil daripada bahasa sukuan, manakala terdapat juga dipinjam daripada bahasa asing. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, istilah bermaksud perkataan atau rangkai kata yang menyatakan sesuatu dengan betul, tepat dan sesuai dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan, sementara peristilahan pula bermaksud yang berkaitan dengan istilah, pembentukan istilah dan sebagainya. Adakala istilah baharu yang diperkenalkan bagi menggantikan istilah dalam bahasa asing yang langsung tidak menunjukkan jati diri bahasa Melayu. Justru istilah yang bersifat kemelayuan dan keindahan perlu terus dikekalkan untuk mengelakkan generasi akan datang terus terpesong daripada cara menuturkannya. Setiap bahasa ada istilah atau perkataan yang digunakan khusus untuk tujuan cercaan yang dituju kepada pihak lain. Penggunaan istilah tidak sopan. Istilah netizen atau warganet tidak asing lagi dalam kalangan pengguna media sosial. Warganet didefinisikan sebagai pengguna yang terlibat secara aktif dalam talian seperti di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan pelbagai lagi media sosial yang lain. Penggunaan media sosial tanpa sekatan ini memberi ruang dan peluang kepada pengguna media sosial untuk bebas bersuara dan memberikan pandangan mereka tanpa batasan. Ia sekaligus mewujudkan trend bahasa kasar dalam komen yang diberikan. Bahasa kasar ialah bentuk bahasa yang menggunakan kata-kata yang tidak senonoh. Misalnya, kata makian, carutan, bidasan, hinaan, penghinaan dan sebagainya. Bahasa kasar juga merupakan tingkah laku biasa yang telah meresap ke dalam semua bentuk teknologi komunikasi manusia. Statistik menunjukkan penggunaan bahasa kasar di media sosial sebanyak 51 juta ciapan dan 14 juta penggunaan mendedahkan bahawa bahasa kasar muncul pada kadar 1.15% di Twitter, manakala kata-kata kutukan itu muncul dalam 7.73% daripada semua ciapan. Ini bermakna satu daripada setiap 13 ciapan mengandungi kata-kata kasar. Hal ini jelas menunjukkan media sosial dijadikan platform yang mendorong pengguna untuk mengguna bahasa yang kasar. Bagi bahasa Melayu, kisahnya serupa. Walaupun orang Melayu dikatakan mempunyai ketinggian adab dan kesopanan tutur kata dan bahasa, cacian orang Melayu yang tradisional biasanya berlapik, sinis tetapi tidak menyakitkan hati. Namun, ada situasi memerlukan seseorang terus memaki dalam bahasa Melayu yang tak sopan dengan menggunakan istilah kurang enak didengar. Persoalannya, adakah penggunaan istilah kurang enak ini benar-benar kena pada tempatnya dari aspek laras bahasa atau sebenarnya menyimpang jauh dari makna asalnya? Nombor 1. Barua. Barua merupakan satu perkataan yang sebenarnya sangat kasar maksudnya, tetapi sering digunakan di kalangan penutur bahasa Melayu, bukan? Istilah ini sebenarnya membawa makna seseorang yang menjadi orang tengah agar hubungan terlarang di antara seorang wanita dengan lelaki bukan mahram boleh berlaku. Situasi ini juga boleh terpakai sekiranya orang itu menjadi perantara antara seorang pelanggan dengan seorang pelacur, di mana dia yang melakukan rundingan agar kedua-duanya dapat bersama. Nombor 2. Bangsat. Bangsat terkenal sebagai istilah cacian dalam masyarakat kita, merujuk orang yang bersifat jahat. Satu makna berbeza bangsat yang jarang disebut.
merujuk kepada tindakan seseorang mahu keluar mengembara. Jika seseorang itu hendak keluar mencari peluang di tempat lain, kita boleh merujuk dia dengan frasa dia akan pergi membangsat. Bangsat juga merujuk kepada sejenis kutu yang dikatakan mempunyai bau yang sangat busuk, dikenali dengan nama kutu busuk atau bangsat. Nombor 3, sundal. Sundal biasanya digunakan untuk tujuan memalukan seorang wanita yang suka menjual maruah diri, sama ada bersifat terlalu gatal dengan lelaki atau lebih parah suka menyerahkan diri sendiri secara sukarela. Tidak ramai yang tahu dalam bahasa kita, istilah sundal bolong memang benar-benar wujud, diguna bagi merujuk kepada makhluk gaib sama ada dari jenis pontianak atau langsuir. Janganlah pula anda teringin melakukan aktiviti persundalan dengan sundal bolong pula ya. Nombor 4, Jahanam. Walaupun penggunaannya telah divariasikan kepada bermacam makna, khususnya merujuk kepada sesuatu tahap kerosakan yang berlaku atau mengharapkan sesuatu yang buruk berlaku kepada pihak lain, asal istilah Jahanam yang sebenar-benarnya memang paling menakutkan antara semua. Jahanam datang daripada nama neraka yang dijadikan tempat di mana manusia yang tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam aspek kepercayaan Islam akan dihantar. Itulah makna asalnya. Sekiranya anda berkata pergi jahanamlah kau kepada orang lain, perbuatan itu bolehlah dilihat seolah-olah anda mengharapkan dia ke neraka. Nombor 5, lahabau. Lahabau kau. Itu antara dialog yang sering diungkapkan dalam skrip drama komedi tempatan atau dalam persembahan komedi langsung yang popular di negara kita. Apa makna lahabau ini? Bunyinya agak melucukan bukan? Lahabau jika ditujukan kepada seseorang menandakan seseorang itu dianggap tidak berguna dan tak boleh diharap dalam segala perbuatan. Istilah sinonim lahabau adalah haprak. Kalau ada mak ayah gelarkan anak mereka lahabau haprak, itu satu petanda anak itu memang tidak boleh diubati lagi perangainya. Nombor 6, hawau. Tersenyum besar kami ketika mengetahui di Melaka ada usahawan makanan burger menamakan perniagaan beliau sebagai burger hawau. Jika kita rujuk kamus, maknanya samalah seperti menamakan jualan burger kita dengan nama burger celaka kerana hawau sama ertinya dengan celaka. Bagaimanapun hawau cukup popular penggunaannya di negeri itu sehinggakan ramai menggunakannya tanpa segan silu. Jadi, hanya di Melaka sahaja burger hawau boleh berlaku dan boleh ada. Mungkin kerana itulah ramai orang Melaka seakan-akan bangga mulut mereka dikatakan kasar berbanding rakyat negeri lain. Nombor 7, bongok. Kita semua tahu bongok merujuk kepada bodoh. Jadi, seseorang yang bongok menandakan dia adalah seorang yang bodoh. Mesti ada di antara korang yang ada kenalan yang gemar menggunakan istilah ini dalam perbualannya. Apa yang mungkin dia tak tahu, bongok juga merujuk kepada bentuk tubuh seseorang yang besar dan gemuk serta berketinggian rendah. Kebetulan pula dia pun gemuk dan rendah menandakan dia seorang yang bongok. Mungkin kerana itulah dia sering menyebutnya. Nombor 8, keparat. Jika anda tahu makna sebenar keparat, kami yakin anda akan berhenti menunjukkannya kepada orang lain. Keparat bukanlah makian atau cacian berbentuk bias, sebaliknya berkait dengan elemen agama. Makna utama keparat adalah mereka yang kafir dan juga tidak bertuhan. Jadi, marilah kita sama-sama berhati-hati dalam menggunakan istilah ini, melainkan anda benar-benar mahu menggunakannya bagi menggelarkan seseorang yang tidak bertuhan
secara benar. Seperti seorang etis, mereka memang seorang keparat. Semoga perkongsian video kami kali ini dapat memberikan pengetahuan yang baru kepada semua. Terima kasih kerana menonton. Teruskan menyokong kami. Jangan lupa subscribe, like dan share channel Nengok TV.